Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurniana Maisara binti Makzan dari kelas PT1 S1202. Jadi pada hari ini saya akan melakukan tugasan kedua bagi kursus Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami dengan kursus Pelajar MK tahun 124. Jadi tajuk yang saya akan bentangkan pada tugasan ini ialah berkaitan dengan metodologi kepimpinan yang digunakan dalam era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menangani konflik perpecahan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini kalau lihat saya ada senaraikan beberapa metodologi yang digunakan oleh Khalifah Ali dalam menangani konflik perpecahan ini. Itu yang pertama, berdasarkan perundingan. Yang kedua ialah tahkim. Yang ketiga ialah prihatin kepada rakyat. Dan yang keempat, metod adil yang digunakan. Baiklah, sebelum kita beranjak maju kepada metodologi yang digunakan oleh Khalifah Ali dalam menangani konflik perpecahan tersebut, saya akan mulakan dengan pengenalan berkenaan dengan Khalifah Ali di sini, iaitu latar belakangnya. Nama panjang beliau ialah Ali bin Abi Thalib Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Hashim Ibnu Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Hishami. Beliau dilahirkan di Mekah dan Ali ini merupakan kanak-kanak terawal yang memeluk Islam dan antara orang-orang yang rapat dengan Nabi kerana Nabi menjadikannya sebagai anak angkat antara Nabi dan Khadijah. Kemudian Ali ni juga banyak pendapat yang mengatakan Ali ni masuk Islam ketika umur 7 tahun, dan ada pendapat yang mengatakan dia masuk ketika umur 8 tahun dan 9 tahun. Banyak pendapat. Okey, kemudian kita nak cerita pula berkaitan dengan kekuatan yang ada pada Ali ni. Ali ni mempunyai kekuatan dan keberanian yang hebat lah yang Allah anugerahkan kepada dia. Kemudian bukan sahaja kehebatan dan kekuatan yang dia anugerahkan, malah kebijaksanaan juga turut dimiliki oleh Ali. Selanjutnya kita masuk kepada metodologi yang pertama yang saya akan terangkan, iaitu metodologi perundingan. Jadi saya datangkan satu ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat yang ke-159 yang bermaksud, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlemah lembut terhadap mereka sekiranya engkau bersikap keras dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Hadis juga ada menyebutkan tentang perundingan, di mana saya bawakan hadis daripada riwayat Ibnu Majah yang bermaksud, apabila salah seorang kamu meminta bermesyuarat dengan saudaranya, maka penuhilah. Ini nampak kat sini, ini menunjukkan bahawa bermesyuarat penting dalam menentukan keputusan, kerana pada zaman Nabi pun Nabi suka untuk bermesyuarah dalam menetapkan keputusan, sebab ia dipersetujui supaya selepas mesyuarah tu tak ada lagi salah faham, dan keputusan yang dibuat di masa mesyuarah tu adalah yang dipersetujui. Ketika konflik Aisyah dengan Ali ini, Aisyah menuntut agar Ali ini melakukan qisas ke atas pembunuhan Khalifah Osman bagi menuntut bela atas kematian dengan membawa tentera dan unta-untanya. Jadi Aisyah ni dia nak menuntut bela atas kematian Osman, dan dia minta untuk Ali ini bertanggungjawab atas kematian Osman lah. Jadi dia nak Ali ni cari siapa pembunuh Osman dan sebagainya. Kemudian bukan itu saja, Aisyah ni tidak berkeseorangan, tapi dia telah diikut bersama oleh Zubair bin Awwam dan Talha bin Ubaidillah yang menginginkan tujuan yang sama, iaitu menuntut bela atas kematian Osman. Jadinya kemudian mereka ni, Aisyah membawa tentera dia, dan bila dengar Aisyah ni bergerak dengan tenteranya, jadi Ali pun bergeraklah juga dengan tentera dia. Dan apabila mereka ni bergerak dan lama-lama diorang ni akan ditemukan pula di satu kawasan yang dinamakan Huzaibah. Jadinya bila dua kawasan ini ditemukan, mereka ini ditemukan di Huzaibah, maka Ali pun cubalah menyelesaikan konflik ini dengan mengadakan rundingan dengan Aisyah serta menasihati Aisyah dan mereka yang lain lah agar menyelamatkan peperangan ni. Maksudnya dia tak nak berperang sebab bahaya kan, peperangan ni akan mengancam bahaya kepada kaum muslimin sendiri. Jadinya apabila Ali ni beri nasihat kepada mereka, maka mereka pun
mendengar nasihat tersebut dan tidak melakukan peperangan. Baiklah, kemudian kita beralih kepada metod yang kedua, iaitu tahkim. Saya bawakan satu ayat Al-Quran dari surah Al-Anfal ayat ke-61 yang bermaksud, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, curahlah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ayat kat sini menunjukkan apabila perdamaian adalah kuncinya, maka kita perlulah ke arah kedamaian. Contohnya dalam peperangan, bila kita nampak titik perdamaian tu, kita perlulah ke arah itu. Janganlah kita teruskan perdamaian, kerana Allah lagi Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang lebih terbaik. Baiklah, tahkim ni apa? Tahkim ni merupakan satu pengakhiran ataupun satu perkara yang dipertujui antara Muawiyah dan Ali dalam peperangan Siffin, di mana pada asalnya Ali ni tidak mahu menerima tahkim ini kerana dia tahu bahawa ini adalah tipu muslihat daripada pihak Muawiyah untuk menghentikan peperangan. Kerana pada masa itu pihak Muawiyah dan tenteranya telah lemah disebabkan serangan daripada Ali. Kemudian apabila dia rasa terancam, jadi dia melakukan tahkim. Tahkim ni sebenarnya sesuatu yang daripada pihak Ali pun daripada pihak Ali yang tidak bersetuju. Tetapi disebabkan Ali bersetuju tentang tahkim ni sebabkan terlalu ramai tenteranya yang syahid daripada ketika itu, iaitu Ali dikatakan seramai 70,000 orang yang telah syahid. Jadinya untuk mengelakkan lagi daripada kemusnahan umat Islam dan kekurangan bilangan, jadi Ali pun terpaksa setuju dengan tahkim ni. Seterusnya kita beralih pula kepada metodologi yang ketiga yang digunakan oleh Ali, iaitu prihatin kepada rakyat. Saya letakkan satu hadis yang berbunyi dari Ibnu Amru. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah ditanya, yang ini dipertanggungjawab tentang apa yang dipimpinnya. Okey, jadi kat sini Ali ni dia sangat prihatin kepada rakyatnya. Kalau kita tengok pemerintahan Ali ni boleh dikatakan lebih kurang 5 tahun, namun pemerintahan yang 5 tahun ni lebih banyak dalam peperangan. Di atas kuda, di atas unta untuk berperang. Tapi Ali ini tidak meninggalkan begitu saja. Dia telah melantik Tamam Ibn Abbas sebagai penggantinya di Mekah, manakala melantik Qatim Ibn Abbas pula yang akan mengetuai di Madinah sebagai penggantinya buat sementara waktu. Dapat lihat kat sini, ini menunjukkan satu keprihatinan kepada rakyatnya agar situasi politik dalam pemerintahannya kekal stabil dan keamanan juga terpelihara. Berkenaan dengan metod adil. Jadi saya datangkan potongan ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-59 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan demikianlah adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Kata kat sini, rakyat ni dia kena patuh kepada pemerintah. Jadinya apabila rakyat ni kena patuh kepada pemerintah, pemerintah ni perlu bersikap adil, perlu bijak dalam mengadili sesuatu keputusan tu. Jadi yang kata kat sini, Ali ini tidak walaupun dia seorang yang ganas, walaupun seorang yang berani dalam peperangan, namun dia sangatlah bijaksana dan tidak akan membuta-tuli melakukan sesuatu, di mana Allah mengurniakan kebijaksanaan kepada Ali. Betul? Jadinya dengan adanya kebijaksanaan ni, Ali dapat berfikir secara adil dalam pemerintahannya juga adil. Ali ni juga tidak akan melakukan peperangan dengan sebab kebencian. Di mana dapat dijadikan contoh di sini bahawa Ali ni merupakan seseorang yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan dalam pemerintahannya. Saya bawakan satu contoh di mana yang telah saya nyatakan sebelum ni, Ali ni adil, di mana kalau berlakunya konflik, dia tidak akan terus untuk melakukan peperangan. Namun apa yang tindakan yang dilakukan adalah melakukan perundingan, melakukan perdamaian dan musyawarah. Jadi ini bertepatan dengan Al-Quran dan hadis, di mana musyawarah ini penting. Maka inilah yang dikatakan adil dan bijaksana.
Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.